Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua di atas ruangan masa yang diberikan untuk saya turut sama membahaskan titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di kesempatan ini saya ingin menzahirkan ucapan setinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Bera yang telah mendapat kepercayaan ahli Dewan ini untuk menggalas tanggungjawab yang besar sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Datuk Yang di-Pertua, pandemik COVID-19 yang melanda negara kita pada waktu ini telah mengakibatkan ekonomi negara telah bergerak dalam suasana yang cukup muram sejak 2 tahun kebelakangan ini. Pandemik COVID-19 dan kesuraman ekonomi dunia bolehlah diibaratkan sebagai kembar. Ia saling melengkapi dan berhubung kait antara satu sama lain. Ia juga telah menjejaskan ekonomi negara secara total. Jika kita rujuk kepada data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia pada 18 Jun 2021, prestasi FDI Malaysia telah menyusut sebanyak 54.8%, di mana aliran masuk bersih sebanyak 14.6 bilion pada tahun 2020 turun 54.8% daripada 32.4 bilion pada tahun 2019, yakni terendah sejak tahun 2009. Penurunan aliran FDI tersebut berpunca daripada penarikan saham, equity dan dana pelaburan syarikat-syarikat asing. Terdahulu pada bulan Mac, FDI Malaysia turut dilaporkan mengucup sebanyak 5.6%, yang menandakan prestasi terburuk negara yang pernah dialami selepas pengucupan sebanyak 7.4% yang pernah berlaku disebabkan Asian Financial Crisis pada tahun 1998. Datuk Yang di-Pertua, pada 21 Jun 2021 pula, United Nations Commission on Trade and Development turut melaporkan pengurangan FDI 25% bagi sub-wilayah Asia Tenggara. Singapura, Indonesia dan Vietnam semuanya mencatatkan penurunan FDI. FDI ke Singapura turun 21%, ke Indonesia 22% dan ke Vietnam sebanyak 2%. Namun begitu, negara Asia Tenggara yang mencatat penurunan FDI yang amat ketara adalah Myanmar sebanyak 35% dan yang terakhir sekali adalah negara kita Malaysia sebanyak 55%. Justru yang menjadi tanda tanya dan persoalan adalah mengapakah FDI Malaysia berada di tangga yang paling tercorok di Asia Tenggara, kadar yang paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Walaupun COVID-19 menjadi salah satu faktor kepada ketidaktentuan ekonomi, ia tidak boleh dijadikan batu asas yang utama memandangkan negara jiran lain turut berhadapan dengan situasi pandemik ini. Jika negara jiran lain mampu mengawal pengucupan FDI mereka dengan melebihi nilai 40%, mengapa negara kita satu-satunya negara yang mengalami pengucupan melebihi pada paras 50%? Sebelum PRU 2018, Malaysia adalah salah satu negara ASEAN dengan FDI tertinggi, yang mana pada tahun 2017 nilai FDI Malaysia adalah bernilai 12 bilion US dollar, meninggalkan Indonesia pada nilai 9 bilion US dollar dan Thailand pada nilai 7 bilion US dollar pada waktu itu. Tetapi hari ini FDI kita jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara jiran yang lain. Jadi salah siapakah di dalam soal ini? Malaysia kini
Datuk Yang di-Pertua bukan lagi merupakan destinasi impian bagi pelabur asing. Banyak syarikat multinasional yang telah menarik pelaburan daripada negara kita, contohnya IBM. Ini bukan satu perkara yang biasa, bahkan terlalu luar biasa. Bagaimana sebuah syarikat gergasi asing yang telah lama bertapak di negara ini tiba-tiba membuat keputusan untuk melangkah keluar daripada ekonomi kita. Ini harus kita kaji, kerana sekiranya perkara ini terus berlaku, ia bukan sahaja akan merudumkan pelaburan masuk di dalam negara, tetapi mengakibatkan peluang pekerjaan juga terbantut. Jadi perlu bagi kita satu rangka kerja yang holistik dan langkah khusus di dalam mengkaji keberkesanan pakej ransangan ekonomi yang telah diumumkan kerajaan sebelum ini. Adakah mungkin pakej tersebut kurang memberansangkan dan tidak mencapai standard pelabur-pelabur asing? Ini perlu dikaji dengan lebih mendalam. Datuk Yang di-Pertua, penarikan pelaburan oleh syarikat asing ini bukan sahaja menjejaskan makroekonomi negara, tetapi ia memberi kesan yang terus kepada rakyat apabila ribuan rakyat hilang pekerjaan. Inilah yang tujuan saya membangkitkan perkara ini di Dewan Yang Mulia pada hari ini. Sudahlah, krisis pengangguran di negara ini sejak kebelakangan ini sememangnya sedang meruncing, ditambah lagi dengan krisis sewaktu pandemik ini. Ia telah merencatkan lagi peluang pekerjaan baru yang sepatutnya disediakan oleh pihak kerajaan dan juga pihak swasta. Saya ingin memetik laporan statistik Siswazah 2020 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang menunjukkan bilangan siswazah menganggur meningkat begitu ketara sehingga 22.5%, iaitu seramai 37,200 orang pada tahun 2020, iaitu peningkatan sebanyak 165,200 kepada 202,400 orang. Ini, Datuk Yang Pertua, suatu angka yang amat besar. Lebih separuh daripada kenaikan jumlah graduan yang dilaporkan pada tahun 2020, yang mana jumlah graduan siswazah Malaysia meningkat sebanyak 70,000 orang pada tahun 2020, iaitu daripada 5.29 juta pada tahun 2019 kepada 5.36% pada tahun 2020. Ini adalah suatu perkara serius yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan, kerana kita dapat lihat peningkatan jumlah graduan yang dihasilkan oleh negara tidak selari dengan peluang pekerjaan baru yang dicipta. Ini semua telah mengakibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat di dalam kalangan graduan. Para graduan kita pada hari ini adalah golongan belia dan mereka ini adalah merupakan aset kepada negara yang perlu dijaga. Mereka inilah yang bakal mewarisi kita semua di masa yang akan datang. Jika kemerosotan peluang pekerjaan untuk belia ini tidak ditangani dengan baik, maka ia akan mengakibatkan banyak lagi masalah sosial yang akan berlaku. Kadar jenayah negara ini sudah tentu juga akan meningkat. Berikutan semakin ramai rakyat yang terkesan dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menampung kehidupan seharian mereka. Jadi disebabkan itulah saya mohon yang amat kepada kerajaan pada hari ini, tolonglah perkasakan golongan belia kita. Wujudkan lebih banyak kursus yang memfokuskan kemahiran dan latihan bagi mempersiap dan juga meningkatkan kebolehpasaran kerja di dalam negara ini. Datuk Yang di-Pertua, jika kita lihat pada hari ini, banyak belia telah kehilangan pekerjaan apabila banyak syarikat multinasional telah menutup operasi mereka di dalam negara. Walaupun di dalam keadaan kerajaan telah mengumumkan pelbagai inisiatif, contohnya program subsidi upah bagi menarik minat syarikat-syarikat gergasi ini yang telah mengekalkan pekerjaan mereka, namun ia masih dilihat belum betul-betul berjaya. Begitu juga Datuk Yang Pertua dengan program-program seperti program SLIM yang telah ditamatkan kemudian dijenamakan semula di bawah jenama Protege. Saya ingin bertanya, jika dahulu kita semua tahu bahawasanya SLIM adalah salah satu program pembangunan belia yang amat berjaya dan dengan outcome
yang terbukti sukses. Namun begitu, apabila berlaku peralihan kerajaan, program tersebut telah dihentikan dan dijenamakan semula dengan nama Protege di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Usahawan. Apakah outcome hasil daripada program ini? Adakah ia lebih baik ataupun ianya menjadi malak? Datuk Yang Pertua, saya ingin menyebut banyak perkara, tetapi oleh kerana keadaan masa tidak mengizinkan, berkenaan dengan negeri Kelantan yang begitu dekat di hati saya ingin menyuarakan di sini soal masalah yang dihadapi oleh rakyat di negeri Kelantan, iaitu bekalan air bersih dan juga air terawat. Saya berharap agar pihak kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan yang sudah ada suatu pertalian yang jelas pada hari ini mengadakan suatu rundingan dan juga menyatakan kepada kita semua apakah hasil daripada perundingan-perundingan yang telah dibuat pada tahun 2018 dulu akan terus dilaksanakan, ataupun apakah perancangan-perancangan tersebut sudah ada suatu perancangan baru. Kita maklum bahawasanya soal air di negeri Kelantan ini sudah berlarutan lebih daripada 3 dekad, dan sepatutnya perkara ini dapat diselesaikan sudah lama, tetapi janji demi janji yang diterima oleh rakyat Kelantan belum lagi mendapatkan hasil sehingga hari ini. Yang kedua, saya ingin menyuarakan di sini soal beberapa program khususnya untuk kawasan saya di Machang, contohnya Pusat Giat Mara Machang. Setahu saya ia diluluskan, sudah pun diluluskan di dalam rancangan Malaysia yang ke-11, tetapi sampai hari ini belum dilaksanakan. Yang kedua, saya sudah membangkitkan perkara ini berkali-kali di dalam Dewan Yang Mulia ini. Soal penumbuhan sebuah pejabat pendidikan daerah yang berasingan, kerana sekarang ini pejabat pendidikan daerah di Machang ini menumpang di sebuah sekolah rendah di dalam kawasan Machang, iaitu di Sekolah Kebangsaan Tok Bok. Sudah sampai masanya di dalam soal kita memperkasakan bidang pendidikan ini, mana boleh Datuk Yang Di-Pertua pejabat pendidikan daerah pun menumpang di sebuah sekolah kebangsaan. Bagi saya kerajaan perlu melihat perkara ini secara serius, dan saya berharap agar di dalam belanjawan yang akan datang ianya akan dapat dimasukkan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak pada Datuk Yang Di-Pertua, dan bagi saya sama-samalah kita berdoa agar Yang Amat Berhormat Bera diberi kekuatan terus istiqamah di dalam menjalankan tugas untuk memastikan negara kita dapat melangkah lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.